Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 4 Disember bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA perlu membuka lebih banyak peluang kepada warga profesional teknikal untuk mengisi jawatan strategik dan pembuat dasar negara kerana Malaysia mempunyai ramai bakat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini bagi merealisasikan perkhidmatan awam berprestasi tinggi. Tambah beliau, sudah terbukti bakat tempatan diiktiraf di luar negara iaitu jurutera mekanikal Tesla Incorporation Amerika Syarikat Fakirah Khairuddin bersama jurutera struktur pakar reka bentuk dan pengurus kanan teknikal di BMW Motorsport Jerman Muhammad Ruhaidi Abdul Rashid. Bagi sektor awam, Malaysia juga boleh berbangga dengan agensi teknikal kerajaan, contohnya JKR, yang banyak berjasa kepada pembangunan infrastruktur negara dengan melaksanakan lebih 500 bilion projek pembangunan infrastruktur sejak ditubuhkan pada 1872. Sebagai contoh terbaik, JKR juga maju ke hadapan dengan teknologi terkini dengan mempelopori penggunaan Building Information Modelling, BIM, Supervision dan e-perolehan dalam melaksanakan projek. Ini pastinya sebagai pemangkin serta enabler kepada pelaksanaan teknologi IR 4.0 yang berimpak tinggi seperti 3D printing, IoT, Big Data, Virtual Reality dan Augmented Reality. Beliau berkata demikian ketika perasmian Hari Profession Teknikal Negara HPTN 2021 secara maya hari ini. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, tanggapan kononnya pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET ialah pilihan kedua dan hanya layak untuk individu kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik adalah stigma lapuk. Katanya TVET kini kian mendapat perhatian oleh majikan sekaligus menyaksikan ia kekal relevan dan terus berkembang luas selari industri revolusi IR 4.0. Oleh itu, kita perlu memastikan para pekerja dalam bidang teknikal dilengkapi dengan kemahiran terkini secara upgrade dan upscaling berdasarkan perkembangan teknologi dan keperluan industri masa hadapan. Kita juga perlu realistik dengan kemampuan anak-anak Malaysia untuk diberikan pendedahan dan menyumbang kepakaran teknikal ke pentas antarabangsa sekaligus mengharumkan nama Malaysia seantero dunia. Satu lagi jangkitan COVID-19 di sekolah berasrama penuh. 2 sekolah berasrama penuh di Perak merekodkan jangkitan kes COVID-19 setakat ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, sekolah terbabit adalah Maktab Rendah Sains Mara MRSM Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar dan sekolah berasrama penuh di Bagan Datuk. Katanya MRSM Sultan Azlan Shah merekodkan 6 kes positif dalam kalangan pelajar tingkatan 5, manakala SBP di Bagan Datuk melibatkan 12 pelajar. Menurut Datuk Seri Sarani, semua kes positif telah diasingkan dan menjalani kuarantin di asrama berasingan. Kedua-dua sekolah tidak ditutup setakat ini. Tambah beliau, kes jangkitan di MRSM Sultan Azlan Shah diletakkan di bawah kluster Jalan Kuala Kangsar Greek, manakala kes di sekolah berasrama penuh di Bagan Datuk diletakkan di bawah kluster Batu 20 Seleko. Berita seterusnya. Buat pertama kali dalam sejarah, Barisan Nasional BN tidak akan bertanding dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak. Sebaliknya akan memberi sokongan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, walaupun GPS tidak lagi bersama BN, namun semangat setiakawan yang terjalin lebih 4 dekad tetap utuh. Selain daripada GPS, kita tidak ada parti yang mesra Barisan Nasional. Jadi kita tidak membenarkan sesiapa untuk menggunakan lambang dacing kerana Barisan Nasional seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak menyertai pilihan raya negeri Sarawak ini. Beliau berkata demikian pada sidang media BN di Kuching, Sarawak yang turut disertai Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Setiausaha Agong Datuk Seri Ahmad Maslan.
Tambah Datuk Seri Muhammad mengulas berhubung kaedah kempen PRN Sarawak kali ini, beliau berharap SPR tidak menggunakan prosedur persisten SOP ketika PRN Melaka. Berikutan suasana negeri ini adalah berbeza. PAS masih membisu soal jumlah kerusi yang akan dipertandingkan pada Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak meskipun hari penamaan calon hanya berbaki 2 hari. Ketika ditanya, Naib Presiden PAS Senator Idris Ahmad enggan mengulas mengenai jumlah keseluruhan kerusi yang bakal ditandingi PAS. Katanya segalanya akan terungkap semasa hari penamaan calon nanti. Sebelum ini, Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Muan memaklumkan keputusan PAS bertanding dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak adalah untuk dijadikan medan pengukur gerak kerja jentera PAS bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Beliau berkata keputusan PAS bertanding dalam PRN Sarawak bukan untuk menentang gabungan Parti Sarawak GPS tetapi lebih kepada mengukur gerak kerja PAS. Jumlah kerusi masih diteliti tetapi tidak besar seperti PRN Sarawak sebelum ini yang berjumlah 11 kerusi, mungkin beberapa kerusi sahaja. Seorang kanak-kanak berusia 5 tahun maut dipercayai menjadi mangsa dera di sebuah rumah di Nusa Bestari dekat Iskandar Puteri semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP Zuhairi Mokhtar berkata, polis menerima panggilan daripada petugas Hospital Sultanah Aminah HSA mengenai kejadian itu pada pukul 12.20 tengah hari. Menurut laporan bernaman, Zuhairi berkata pihaknya dimaklumkan kanak-kanak lelaki itu dihantar ke hospital oleh ibu kandungnya dan meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa cedera di mulut, lebam di seluruh bahagian badan, kemungkinan akibat didera. Katanya dalam satu kenyataan mangsa tinggal bersama ibu, adik dan kakak kandungnya serta bapa angkatnya yang juga kekasih ibunya. Zuhairi berkata bahagian forensik ibu pejabat polis kontingen Johor telah menjumpai getah paip di sinki dalam bilik air, batang kayu dan polipaip di atas sofa dan kesan darah di rumah berkenaan. Sesudah itu pihak polis telah menahan ibu mangsa yang berusia 35 tahun di HSA dan kekasihnya berusia 32 tahun di Nusa Bestari bagi membantu siasatan, manakala adik dan kakak mangsa sedang menjalani pemeriksaan kesihatan di HSA. Katanya pemeriksaan rekod lampau terhadap kedua-dua individu itu didapati mereka mempunyai rekod jenayah lampau iaitu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 atas kesalahan mendera kakak mangsa sebelum ini. Selain itu, mangsa mempunyai 4 rekod di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya. Ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua negatif dadah. Reman akan mohon hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan serta Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.